Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita sama-sama ceria gembira ingin mengulang kaji halaman 300 hingga 305 bersama pada di studio pada hari ini adalah Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat ke? Alhamdulillah. Ya, kita doakan semua yang berada betul, di depan kaca TV, yang berada di Facebook terus sihat ceria gembira Ustaz ya. Betul, pada hari ini kerana kita sudah pun selesai dengan surah Al-Kahfi dan hari ini kita ingin mengulang kaji kerana bila kita dah mula tadabbur sedikit surah Al-Kahfi ini, baca surah Al-Kahfi jadi pendek Ustaz. Dia jadi lebih bermaknalah ya. Berbanding dengan kalau kita baca surah Yasin ataupun baca surah yang lain yang lebih pendek, surah Al-Mulk pun kadang-kadang rasa macam tak habis-habis kan, disebabkan apa? Disebabkan memahaminya itu sendiri, cuba bertadabbur akan menjemput barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan mengulang kaji ya, halaman 300 hingga 305 bersama tetamu kita Ustaz. Siapa hari ini? Tetamu kita ni guru saya dulu ni. Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi Ahmad Sanusi daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Sihatnya Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah. Ustaz Dr. Ahmad Sanusi kita ni senyum sokmo. Senyum sokmo. Senyum sokmo. Kalau orang kampung saya kata Ustaz Sanusi senyum sokmo dia kata. Sengih sokmo dia kata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor sudi bersama pada hari ini untuk kita melihat kepada surah Al-Kahfi di mana pada surah ini ada 110 ayat, surah yang digalakkan untuk dibaca, ditadabbur ya pada setiap minggu dan paling kurang pun kita nak mengambil beberapa ayat pada hari ini untuk kita semak. Jadi kita memulakan ayat 54 pada halaman 300 sebagai satu komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas Allah menyatakan di hujung ayat 53 walam yajidu anha masrifa, terus muncul perkataan sarrafna pada ayat 54. Kita baca sama-sama bersama dengan tuan-tuan, jemput untuk share bersama rakan-rakan di Facebook yang mungkin pertama kali mengikuti My Quran Time, tak pernah dengar ya. Kita baru ni buat survey Ustaz ya. Ada ramai yang tak pernah mendengar My Quran Time. Dia tanya surah Al-A'raf. Boleh tak cerita pasal surah Al-A'raf? Jadi saya kata rujuklah MQT. Dia kata MQT tu apa? My Quran Time. My Quran tu apa kan? Jadi tuan-tuan jemput untuk share dan hari ini kita nak baca ayat 54 sebagai permulaan ulang kaji kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Khususnya yang saya muliakan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi, juga yang saya kasihi ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Permulaan ini jom kita nak baca untuk sesi ulang kaji ini ayat yang ke-54 Ustaz. 54. Kita nak baca ayat yang ke-54 di halaman yang ke-300. Jemput untuk kongsikan terus pengajian kita pada hari ini, ulang kaji kita dalam surah Al-Kahfi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 54, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali dalam Al-Quran ini kepada manusia dengan pelbagai perumpamaan, tetapi manusialah paling banyak membantah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kita ingin bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk kita melihat doktor ya, bila Allah menggunakan perkataan sarrafna di sini selepas daripada ayat 53 ada perkataan masrifa. Nak tahu apa sebenarnya kaitan dengan psikologi manusia, bagaimana Quran ini memberi kesan dan mengapa masih ada lagi orang yang suka berbantah agar tak naklah kita jadi orang begitu Ustaz ya. Ustaz. Silakan Dr. Ahmad Sanusi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, saya masuk terus kepada persoalan yang ditanyakan oleh Ustaz Fazrul tadi mengenai tentang perkataan sarrafna, iaitu kami bentangkan ataupun kami berikan tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, contoh-contohnya, tetapi manusia masih lagi suka membantah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kalau kita tengok tadi pun Ustaz Fazrul ada menceritakan pada ayat yang ke-53, Allah Taala telah menceritakan pada ayat ke-53 mengenai tentang bagaimana Allah Taala membentangkan contoh-contoh ataupun tentang satu, tidak boleh kita nak berpatah balik daripada apa yang telah diperintahkan itu tadi. Kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah Taala kata walaqad sarrafna, kami bentangkan ataupun kami pelbagaikan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk tentang ayat yang ke-54 yang ditanya ni, saya suka untuk berikan contoh-contoh bagaimana dalam Al-Quran Allah Taala menggunakan perkataan sarrafna ini dengan pelbagai bentuk ataupun dengan pelbagai contoh. Kalau kita pernah lalui sebelum ni dalam suratul Isra, yang Allah Taala kata walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Kami pelbagaikan sarrafna ni maksudnya tanwi' wa takrir, iaitu kami pelbagaikan contoh-contoh dan kami ulangi contoh di dalam Al-Quran ini. Tetapi dalam surah Isra Allah Taala kata fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tetapi manusia ingkar, bahkan mereka menkufuri nikmat Allah Taala. Bahkan dalam surah yang lain pula, dalam suratul Isra juga Allah Taala menyebut walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Allah Taala kata kami bentangkan lagi contoh, manusia lari. Kami bentangkan contoh, manusia kufur. Kami bentangkan contoh, manusia bergaduh ataupun berdebat lagi. Jadi Allah Taala sebenarnya datangkan di dalam surah Kahfi ini tentang salah satu reaksi manusia apabila dibentangkan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka lari daripada Allah. Mereka jauh daripada ayat Allah, mereka kufur kepada Allah, bahkan mereka berlawan balik, berdebat balik pula dengan apa yang telah dibentangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita boleh ambil pengajaran daripada perkataan sarrafna yang ada di dalam muka surat halaman halaman ke-300 ini, ayat 54 ni, sebenarnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita contoh bagaimana sebenarnya ini adalah reaksi-reaksi normal yang berlaku kepada manusia yang perlu kita teladani supaya persediaan buat kita untuk berdepan dengan manusia. Kalau kita sampaikan kebenaran, akan ada yang lari, akan ada yang bantah, akan ada yang memberontak balik ataupun kufur daripada arahan yang disampaikan kepada kita. Dan kemudian Allah Ta'ala jelaskan juga manusia ni memang suka berjidal ataupun manusia ni suka memberikan bantahan. Baik, yang ni yang diceritakan oleh Syekh Tantawi. Yang saya suka ambil contoh daripada Syekh Tantawi kerana tafsirnya agak mudah, yang mana dia kata perkataan sarrafna ini ataupun kami pelbagaikan, kami bentangkan contoh-contoh ini, sebenarnya di dalam surah Kahfi sendiri Allah Ta'ala memberikan
dua contoh yang jelas yang kalau kita baca dalam suratul kahfi yang awal tu Allah Taala ada sebut tentang wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima, yang Allah Taala berikan contoh tentang dua orang lelaki. Kemudian di penghujung surah ni pun Allah Taala bentangkan lagi wadrib lahum mathalan hayatid dunya. Allah Taala bentangkan contoh tentang kehidupan dunia, seakan-akan tak perlu tengok surah lain, tengok sahaja dalam suratul kahfi dah ada contoh-contoh yang Allah Taala berikan kepada kita untuk kita ambil pengajaran. Contoh yang Allah Taala berikan tentang manusia yang kaya raya, mewah, bahkan mempunyai pengikut yang ramai, tetapi akhirnya membawa kepada dia kufur kepada Allah Taala, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Hari ini kalau tuan-puan tengok, ada di kalangan kita yang mungkin pengikut yang ramai, orang yang kaya, tetapi kita bimbang, akhirnya sebenarnya kekayaan dia, follower dia yang ramai, akhirnya mendedahkan dia untuk melakukan perkara yang bukan mungkin yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi ini hati-hati, contoh yang Allah Ta'ala beri itu dah ada dalam Al-Quran, dah ada dalam surah Kahfi yang kita baca, yang Allah Ta'ala berikan contoh-contoh ni, tapi kita tengok sebenarnya dia berlaku dalam kalangan kita juga pada hari ini. Jadi inilah yang mungkin kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ke-54 ni. Allah Ta'ala dah beri contoh dah ribuan tahun yang lalu tentang pelbagai contoh. Ashabul Kahfi contoh dari aspek akidah, dua lelaki itu tadi contoh dari aspek harta yang banyak dan pengikut yang ramai. Kemudian tentang contoh dari aspek ilmu tentang kisah Nabi Musa nanti, contoh kuasa Nabi Khidir. Tetapi akhirnya manusia ni masih lagi suka bergaduh, ataupun manusia ni suka lagi membantah. Ini yang kita harus ambil pengajaran. Pertama, bagaimana Allah Ta'ala telah membentangkan contoh yang banyak kepada kita. Yang kedua, kita hendaklah bersedia, andai kita menyampaikan kebenaran, orang akan bantah kita balik. Yang ketiga, bagaimana kita sebenarnya tidak terkeliru dengan contoh-contoh ataupun tidak terkeliru dengan umpan-umpan dunia yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita, yang akhirnya mungkin boleh menghanyutkan kita. Yang keempat, boleh membawa kita kepada bermujadalah, itu berdebat balik dengan apa yang telah Allah Ta'ala dan Rasulullah ajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Secara ringkasnya macam itulah kot Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan tadi Ustaz tentang betapa Allah bawakan banyak misal, contoh itu untuk kita contohlah kan. Contoh ambil kebaikannya, tetapi bila berinteraksi dengan contoh ni yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Sanusi tadi, manusia ni dia bukan ambil pelajarannya, dia nak bergaduh ataupun berjidal, yang berbalah. Pemuda itu bukan aku kan, ataupun pemuda tu banyak follower, pasal follower dia ada apa kerja dia, saya follower kat Facebook, dia cuba nak berjidal, tapi rupa-rupanya jidal ini sifat manusia yang kita harap ia tidak menyebabkan kita jauh daripada beriman, memohon keampunan pada Allah, ya, berbanding dengan jidal itu kerana hal dunia. Itu highlight Dr. Ahmad Sanusi sebentar tadi. Dunia akan menyebabkan kita jidal, ya. Tapi kalau katakan kita uruskan dunia dengan perspektif dalam surah Al-Kahfi ini, ada follower, ada staff, ada pasukan, ada harta, semuanya itu kita uruskan dengan ketauhidan betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketauhidan ini memerlukan ilmu, Ustaz, ya. Itu sebabnya bercakap tentang ilmu ini, Nabi Musa terus belajar, ya. Istilahnya pada ayat 60 itu au amdiya huquba, iaitu aku akan terus belajar selama mungkin, aku akan cari juga cikgu tersebut. Tetapi bila dah jumpa cikgu pada halaman 301 itu, cikgu dah bagi syarat, ya, kata Nabi Musa pada ayat yang ke 69, satajiduni insya-Allahu sabira, ya, iaitu aku ni insya-Allah akan jadi anak murid yang sabar, wala a'si laka amra, ya, tidak akan derhaka kepada perintah ataupun satu urusan pun. Tetapi apa yang berlaku bila jalan-jalan Ustaz, ya? Peristiwa pertama sampan, ya, peristiwa kedua ialah bunuh anak, dan peristiwa ketiga ialah dinding runtuh tersebut. Peristiwa pertama itu sampan itu, selepas saja peristiwa sampan, terus sahaja Nabi Musa kata ini imra, kan, pada ayat yang ke-71, ya, ini kesalahan besar, tak logik betul kan. Dan bila Nabi Khidir, ya, gurunya menegur, dah tengok dah kamu tak mampu bersabar dengan aku, pada ayat yang ke-72 ada perkataan Nabi Musa yang menarik. Qala la tu'akhizni bima nasit. Kita baca ayat 73, pendek, tetapi kita perlukan pencerahan daripada Dr. Ahmad Sanusi, bagaimana kita nak memastikan apa maksud di sebalik perkataan Nabi Musa, aku lupa. Bolehkah kita ni pelajar lupa, ataupun macam mana nak elakkan lupa, ataupun apa sebenarnya di sebalik ayat
73. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, yang bahagia Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya tertarik dengan kalimah atau perkataan yang digunakan oleh Fadil Dr. tadi, umpan dunia. Umpan dunia. Allah, kalau nak mancing nak ada umpan. Betul. Ada umpan dunia ni jangan dia umpan kita untuk makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-73. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Sadaqallahul azim. Nabi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku kerana terlupa, dan janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Saya serahkan kepada Dr. Ahmad Sanusi untuk mencerahkan ini perkataan ni macam mana nak guna kalau sekarang ni sebagai pelajar Ustaz ya. Kalau pelajar universiti ke, pelajar sekolah rendah ke, sekolah menengah, cikgu lupalah cikgu. Boleh ke begitu? Silakan doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul Ustaz Tarmizi. Saya kira ni juga adalah antara ayat yang menarik yang juga boleh kita kaitkan dengan perbincangan sebelum tadi. Sebenarnya kalau kita tengok Nabi Musa ni pun dia ada akal dia juga. Masuk akal saya ni maksudnya dia berbincang ataupun nampak seakan-akan nampak macam nak berjidal juga sedikit dengan guru dia. Yang mana kalau kita balik sikit pada bahagian jidal tu tadi, sebenarnya jidal ni tidaklah semuanya tidak baik. Perdebatan ataupun perbincangan ni tidak semuanya tidak baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala perintahkan kita dalam aspek dakwah boleh menggunakan kaedah jidal. Allah Ta'ala kata, Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maknanya Allah Ta'ala kata dakwah kepada golongan-golongan ni dengan kaedah berhikmah dan mau'izah yang baik, dan kemudian Allah Ta'ala kata jadil. Maknanya berjidal, berdebat dengan mereka dengan kaedah yang baik. Jadi kalau kita tengok kat sini, ada juga jidal, perdebatan yang positif, yang mana kalau tak silap saya, para sahabat sendiri, Rasulullah sendiri pernah memerintahkan Hasan bin Thabit. Maknanya bila datang satu gerombolan yang berhujah dengan Rasulullah, dengan syair mereka, dengan khutbah debat mereka, lalu Rasul kata, "Qum ya Hasan." Bangun wahai Hasan, jawab mereka. Maknanya Rasul benarkan juga kaedah perdebatan itu dalam urusan dakwah, dalam urusan yang baik. Cuma yang tidak baik itu tadi, yang mana yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala juga pernah mengajak dalam Quran. Allah Ta'ala kata, "Wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir." Yang mana orang ni berdebat dalam urusan perkara-perkara yang mengenai tentang Allah tetapi tidak mempunyai ilmu. Yang ni macam yang kita sebutkan tadi, orang yang suka berjidal, dia duk habis berdebat dalam internet, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam WhatsApp, tapi tak selesaikan apa-apa masalah pun, seronok berdebat. Baik, masuk balik tentang kisah Nabi Musa tadi. Nabi Musa ni apabila diperintahkan oleh Nabi Khadir, ada yang kata Khidir, ada yang kata Khadir, ada yang kata Nabi, ada yang kata bukan Nabi, tetapi rajulan salihan, maknanya orang yang baik, orang yang saleh ni tadi, dia memerintahkan ataupun menasihatkan Nabi Musa tentang satu perkara, iaitu tentang soalan yang kalau boleh kau ikut aku, jangan tanya banyak ataupun jangan persoalkan apa-apa. Tapi Nabi Musa memberikan cadangan yang banyak, bahkan ada soalan-soalan yang diberi. Akhirnya ditegur kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab, "La tu'akhidni ayyuhan abdun salih." Wahai hamba yang soleh, janganlah kau marah aku bima nasitu, terhadap apa yang aku lupa. Apa yang Nabi Musa lupa? Iaitu liwasiyatika fi tarkis soal wal i'tirad hatta yakunu li minkal bayan. Yang ni yang disebutkan oleh Syekh Tantawi. Apa yang Nabi Musa lupa itu adalah tentang perintah yang Abdun Saleh tu tadi, lelaki yang saleh, atau Nabi Khadir tu katakan tadi, bahawa kalau boleh jangan banyak tanya ataupun jangan membantah tentang apa yang aku akan lakukan tu tadi. Itulah perkara yang dilupai ataupun Nabi Musa terlupa. Bila Nabi Musa terlupa, dia sebenarnya benda ni adalah satu proses pendidikan. Kalau kita tengok dekat sini bagaimana apabila seorang pelajar itu terlupa, maka anak muridnya mengingatkan kepada dia. Anak murid mengingat gurunya mengingatkan kepada dia. Dan sifat lupa ni sebenarnya bukanlah satu sifat yang
terlalu keji sangat. Maksudnya ada beberapa situasi kalau kita tengok di dalam hadis sendiri, Rasulullah pun dalam beberapa situasi dia terlupa. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis yang mana satu hari Rasulullah sedang berjalan dan Rasulullah terdengar bacaan Al-Quran seseorang sehingga menyebabkan Rasulullah memuji bacaan Quran tersebut, dan Rasulullah kata rahimallahu laqad azkarani kaza wa kaza ayatan, iaitu lelaki tersebut telah mengingatkan kepada Rasulullah tentang ayat-ayat yang mungkin sebelum tu Rasulullah mungkin tertinggal dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah juga menunaikan solat tetapi dia tertinggal dalam beberapa perkara ataupun teringkas solatnya sehingga dia ditegur oleh seorang sahabat namanya ataupun dia dipanggil sebagai Zu al-Yadain, iaitu seorang yang mempunyai tangan yang sedikit zahirnya nampak macam panjang. Jadi dekat sini kita dapati ada sifat lupa tu adalah satu perkara yang biasa, tetapi bagi penuntut ilmu bagi penuntut ilmu, lupa itu bukan satu alasan untuk dia bagi excuse kepada gurunya tentang satu perkara yang diperintahkan kepada dia. Tadi kita tengok Nabi Khadir ataupun hamba yang saleh itu menasihatkan kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa terlupa, lalu gurunya ni mengingatkannya bahawa ada perkara-perkara yang kita tidak boleh lupa dalam menuntut ilmu. Jangan lupa itu dijadikan alasan sehingga boleh dijadikan hujah untuk berdebat pula balik dengan gurunya. Yang ini adalah satu perkara yang tidak baik. Dalam perkara mengenai lupa ni tadi, kalau kita tengok seorang yang menghafaz Al-Quran, ia diperintahkan agar sentiasa mengulang kaji Al-Qurannya, kerana lupa terhadap Al-Quran secara sengaja adalah satu perkara yang terkeji juga. Sebaik-baiknya dia hendaklah mengingati ataupun mengulang kaji terhadap apa perkara yang telah dia hafalnya, kerana itu adalah satu perkara seakan-akan menjadi tanggungjawab sebagai seorang pelajar hafiz. Begitu juga dengan orang yang menuntut ilmu hadis. Maknanya dia sebaik-baiknya mempunyai kekuatan ingatan ataupun konsisten dalam pengajian ilmu hadisnya agar periwayatannya tidak terjejas. Saya bagi contoh dalam pengajian ilmu hadis, bagaimana sebenarnya kekurangan ingatan seseorang menjejaskan riwayat dia. Menjejaskan riwayat ini maksudnya kalau dia kurang dhabit, dalam istilah hadis dipanggil dhabit, kurang sikit ingatannya, level hadisnya tak jadi sahih dah. Maknanya orang yang mempunyai masalah ingatan, dia tidak boleh meriwayatkan hadis yang sahih. Hadisnya akan terkesan turun kepada hasan. Bahkan kalau lagi banyak dia terlupa, hadis dia boleh turun kepada dhaif. Ini bahaya dalam ilmu hadis. Sebenarnya kekuatan ingatan penting. Yang ni yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ini. Pertama, bagaimana guru menasihati pelajar. Andai sekiranya pelajar terlari daripada prinsip-prinsip pengajian di dalam hadis ataupun di dalam pengajian apa sahaja sekalipun. Yang kedua, pelajar hendaklah sentiasa berusaha. Sebagaimana yang disebutkan tadi, dalam bidang Al-Quran dia kena ingat, dalam bidang hadis juga dia kena ingat, kerana kekuatan ingatan menampakkan tentang kekuatan ilmu seseorang juga. Dan yang ketiganya, sifat lupa itulah bukanlah satu perkara yang terlalu terkeji, kerana ada juga beberapa perkara yang manusia mungkin akan lupa, tetapi janganlah dia sengaja lupa. Buat-buat lupa pula jadi alasan pula dia untuk meninggalkan sesuatu perkara yang diperintahkan kepada dia. Wallahualam. Baik, terima kasih ucapkan doktor jelas kat situ bagi penuntut ilmu. Betul. Ataupun jangan pula buat-buat lupa dah pergi mahkamah ke ustaz Jadi itu lain macam dia punya komitmen dalam kehidupan kita Baik, jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula untuk menyambung surah Al-Kahfi insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Dengarkan yang original.
sekejap lagi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita menyambung kembali ulang kaji kita pada saat ini. Dan sebut pasal lupa ni Allah Ustaz, kadang-kadang boleh jadi imam tu lupa Ustaz. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Tak jumpa. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tak jumpa. Kalau dulu pada zaman sahabat tu pasal lepas minum akhir tapi sekarang okey ya. Kan. Yang masalahnya yang belakang imam pun lupa juga. Lupa juga. Lalas siapa tegur tu yang tengah ambil wuduk. Rukuklah dia kata. Itu sajalah pengalaman yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat saya terkesan juga dengan nasihat daripada guru saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran ulang baca hukum tajwid yang kita belajar, kita cuba semak kembali ulang kembali untuk supaya kita tak lupa insya-Allah ya. Dan ini adalah disiplin penting Ustaz ya. Dan dalam kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khadir ini sebenarnya lupa adalah salah satu daripada perkara yang dinyatakan ya. Dan kemudian cikgunya ni masih lagi bagi peluang Ustaz. Tak apalah. Okey, next. Okay. Second trip ya, kepada perjalanan yang kedua pun ada lagi pertanyaan Ustaz ya daripada Nabi Musa, iaitu pada ayat yang ke-74 laqad ji'ta syai'an nukra ya. Maksudnya Nabi Musa menegur kepada gurunya. Guru dah beritahu dah awal-awal jangan komen apa-apa syai'a, di hujung nanti kita bincang ya. Tetapi rupa-rupanya Nabi Musa masih lagi, dan kemudian pergi pada perjalanan yang ketiga Nabi Musa masih lagi membuat komentar, tapi dalam bentuk yang bukan soalan pun Ustaz, dalam bentuk yang lembut saja kan. Pada ayat yang ke-77 qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra, iaitu bagus ni kalau dapat upah ni kan, tak adalah tegur mengapa tak. Tapi rupa-rupanya pada ayat 78 inilah perkataan daripada Nabi Khadir kepada anak muridnya. Kita baca sekali lagi dan kemudian kita nak melihat macam mana panduan bagi cikgu. Boleh tak cikgu tu rasa macam nampaknya kamu ni dah get out kan? Adakah boleh begitu? Dekat tahap mana? Kita akan bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi sebentar lagi. Kita baca ayat 78. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dikasihi Allah SWT sekalian, jom kita baca satu ayat lagi, ayat ke-78. Dan hati-hati bacaan kita, saya kira dalam surah Al-Kahfi ini banyak sekali akhir ayat dia dengan mad'i wat. Jadi saya rasa tak lupa kot mad'i wat berapa harakat di ujung-ujung dia kalau berhenti? 2 harakat kalau waqaf. Okey, baik, jom kita baca sama-sama ayat 78 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 78, dia Nabi Khadir berkata, ini adalah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Inilah kata-kata keramat daripada guru ya, Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Dan ini garang guru ni sebenarnya. Kan? Dr. Ahmad Sanusi boleh jelaskan macam mana cara nak menjadi guru yang bagus berdasarkan pada panduan daripada ayat 78 ini. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Timizi. Baik, ini adalah satu soalan yang menarik juga. Bagaimana sebenarnya kita melihat hubungan antara guru dan pelajar tu seperti mana yang kita boleh tengok daripada Nabi Musa dan Nabi Khadir ni tadi. Yang mana akhirnya Nabi Khadir kata hadza firaqu baini wa bainak. Ini habislah. Nabi Khidir kata macam nilah kita, maknanya berlaku proses perpisahan. Tapi kalau kita tengok, yang ni saya suka kongsikan kepada tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah,
bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Muaz bin Jabal. Kenapa saya pilih Muaz bin Jabal ni? Kerana saya tengok di dalam musnad, kalau kita nak cek hadis tentang satu tokoh ataupun tentang tokoh sahabat, kita boleh tengok dalam musnad, kerana Al-Imam Ahmad akan menghimpunkan hadis-hadis tentang satu orang sahabat tu. Kalau musnad Abu Bakar, hadis tentang Abu Bakar saja. Kalau musnad Umar, hadis tentang Umar saja. Yang ni musnad tentang Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz bin Jabal ni saya kira sebenarnya hampir-hampir juga dengan kaedah bagaimana Nabi Musa dan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir ni tadi, iaitu Rasulullah SAW dia memang train Sayyidina Muaz ni banyak kali. Banyak kali. Ada kalanya dia marah, ada kalanya dia okey. Dalam satu kes Rasulullah SAW menunggang dengan Sayyidina Muaz. Kalau dalam hadis tu kata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Muadzun radifuhu ala rahlin, iaitu Rasulullah sedang menunggang dan Sayyidina Muaz berada di belakangnya, maknanya menunggang bersama dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya kepada Muaz, "Ya Muaz," dia kata, "ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullah 'alan nar." Lalu Rasulullah kata, siapa yang mengucapkan kalimah syahadah dengan jiwanya yang benar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Terus excited Muaz dengar. Muaz terus cakap kat Nabi, "Afala ukhbirun bin nas?" Boleh tak aku nak bagi tahu manusia tentang perkara ni? Lalu Rasulullah tanya Muaz balik. Nanti kan dia orang idzan yattakilu, nanti dia orang tak beribadah pula. Macam tu Maknanya Rasulullah nak tengok respon Muaz. Muaz sedang menunggang dengan belakang Rasulullah. Rasulullah ajarkan kepada Muaz satu hadis, siapa yang baca syahadah, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Bila Muaz respon, Rasulullah betulkan respon Muaz. Rasulullah kata, kalau kau bagi tahu pada semua orang, bukan semua orang boleh terima. Nanti ada yang tidak mahu ibadah dah. Dia sekadar mengucapkan syahadah aja, kemudian dia dah tak nak beribadah. Jadi tak kena juga. Jadi menyebabkan Muaz berfikir, tengok kaedah dia, perjalanan yang sama juga macam Nabi Musa dengan Nabi Khadir dalam satu perjalanan, tetapi dialog Rasulullah ni memberikan ataupun meminta respon daripada Muaz, dan dia nak tengok Muaz jawab apa, dan dia betulkan respon Muaz. Macam tu juga yang berlaku dalam kisah dalam suratul Kahfi ni tadi. Bahkan kalau kita tengok Sayyidina Muaz ni, Rasulullah didik dia dengan lebih detail lagi, yang mana Rasulullah banyak kes dia menegur Sayyidina Muaz. Bahkan dia suruh Muaz buat secara praktikal. Secara praktikal ni maksud saya maknanya dia pernah ataupun Sayyidina Muaz pernah menjadi imam dalam satu solat Isyak, tapi tiba-tiba Muaz baca panjang. Kalau Ustaz Tirmizi ni baca imam solat boleh ambil pengajaran juga. Dalam solat fardu kita tak boleh baca terlalu panjang. Sehinggalah Muaz baca terlalu panjang, ada makmum yang mukhalafah ataupun ada makmum yang keluar mufaraqah daripada imam tu. Lalu perkara ni disampaikan kepada Muaz, Rasulullah tegur Muaz. Sehingga kan Rasulullah memberikan teguran yang agak keras juga. Rasulullah kata, "Afatanun ya Muaz, kau nak jadi tukang fitnah ke Muaz?" Jadi Muaz kena tegur lagi kerana kesilapan yang dia lakukan. Tetapi Rasulullah tegur dia dengan jalan yang baik. Maknanya ada jalan yang keras, ada jalan yang baik. Ada hadis yang lain Rasulullah kata, "Inni uhibbuka fillah, wahai Muaz, aku sayang kat engkau kerana Allah Taala." Ada juga teknik dia lain. Tapi yang paling menarik sekali ketika mana perpisahan berlaku. Kalau dalam surah ni kita nak ceritakan tentang perpisahan. Bila mana Rasulullah nak berpisah dengan Muaz, Rasulullah ajarkan kepada Muaz satu hadis yang sangat penting. Iaitu Muaz kata, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman." Muaz kata, Rasulullah hantar aku nak pergi ke Yaman. Bila mana aku dah nak melalui perjalanan aku je, lalu Rasulullah pun kata kepada Muaz. Rasulullah kata kepada Muaz, "Atadri lima ba'athtu ilaika." Wahai Muaz, kan aku dah train kau lama, aku dah ajar engkau ketika menunggang dengan kau, ketika engkau solat, ketika engkau buat sedemikian semua aku dah ajar engkau. Sekarang ni aku hantar engkau daripada menjadi anak murid kepada guru di Yaman, Tetapi bila nak hantar ke Yaman tu, Rasulullah tanya Muaz, "Wahai Muaz, kau tahu tak kenapa aku hantar kau ke Yaman ni?" Lalu Muaz kata, "Tak tahu." Lalu Rasulullah kata, "La tusibanna syai'an bighairi izni fa innahu muqulun." Apabila engkau sampai ke Yaman nanti, engkau akan jumpa dengan ahli kitab, engkau ajar dia perkara akidah dan sebagainya. Tetapi salah satu perkara yang diajarkan oleh Muaz juga, kau jangan ambil apa-apa harta tanpa keizinan daripada aku. Sekiranya kau ambil harta tanpa keizinan daripada aku, maka ianya adalah ghulul, iaitu harta haram. Dia seakan-akan Rasulullah melarang daripada mengambil harta rakyat yang tidak dibenarkan seperti rasuah dan sebagainya. Jadi ini prosesnya. Rasulullah ajar dengan kaedah yang sangat detail dari aspek ibadah, akidah dan sebagainya.
Tetapi bila aplikasi tersebut, pelajar itu hendaklah memahami bagaimana ilmu yang dipelajari boleh mendapat manfaat buat seluruh rakyat. Sehingga kan Rasulullah secara direct menegur Muaz, kalau ada harta orang bagi engkau nanti di Yaman, jangan ambil kerana harta yang diberi boleh membuka ruang kepada rasuah. Ini yang pentingnya. Sebelum perpisahan Nabi Khadir dan Nabi Musa tidak diperincikan, maknanya dia memberikan penjelasan tentang hikmah berlakunya persoalan-persoalan sedemikian. Tetapi kalau kita tengok bila mana berlakunya perpisahan antara Rasulullah dengan Muaz, Rasulullah ajar satu poin yang sangat penting, ilmu yang kau pelajari dengan aku ini hendaklah memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Jangan ambil rasuah, jangan ambil harta orang secara haram, jangan ambil perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang dipertegaskan oleh Rasulullah selain daripada perkara-perkara mengenai tentang akidah tu tadi. Jadi yang ni ada beberapa perbandingan yang saya cuba buat antara pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Khadir dengan Nabi Musa dengan bagaimana Rasulullah mendidik Saidina Muaz. Akhirnya mereka sama-sama belajar menuntut ilmu, tetapi yang paling utama sekali adalah bagaimana meletakkan ilmu itu memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita tengok dalam kes Nabi Khadir tadi tentang bagaimana dia menegakkan dinding itu, kelebihannya untuk anak-anak yatim yang wa kana abuhuma salihah, ibu bapa mereka orang yang soleh, kemudian bagaimana menyelamatkan sampan tu tadi kerana ada orang merampas. Tengok maknanya kelebihan-kelebihan yang diajarkan oleh Nabi Khadir ni tadi adalah kebaikannya untuk masyarakat awam. Begitu juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah apabila dia ajar kepada Muaz, diajarkan kepadanya ilmu yang boleh memberikan kebaikannya kepada masyarakat umum, bukan sekadar untuk dirinya sahaja. Ini antara pengajaran yang penting juga saya kira yang kita boleh ambil daripada kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir dan bagaimana Rasulullah pertemuan antara Rasulullah dengan Muaz dan perpisahan dia memberikan kita satu pengajaran penting yang kita boleh pelajari pada hari ini insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi sebentar tadi berkaitan dengan bagaimana berpisahnya Nabi Muhammad dengan Muaz bin Jabal. Jangan ambil harta rasuah ataupun harta rakyat pada waktu itu. Dan di hujung kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir ini pun Nabi Musa memberi cadangan lau syi'ta lattakhazta alaihi ajra. Bagus ni ambil upah ni kan. Rupanya itulah saat berpisah mereka yang harapnya di situ mesej kepada guru-guru maksudnya kalau ada yang halal tu okey, tapi janganlah sampai melampau-lampau, apatah lagi menyalahgunakan credibility dan juga kepercayaan orang untuk mengambil upah yang melampau ataupun tidak dibenarkan. Itu satu lagi lah yang terfikir sebentar tadi bila doktor menjelaskan tentang disiplin yang menarik tentang Muaz bin Jabal dihantar ke tempat lain oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak meneruskan kisah Nabi Musa ini diteruskan dengan kisah yang seterusnya, kisah keempat iaitu Zulkarnain, Masya-Allah. Pada halaman yang ke-303 dan kita nak baca ayat 88 kerana ini adalah antara prinsip keadilan Zulkarnain dalam memimpin. Ayat 88 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, bagus sangat tadi pesanan ataupun nasihat daripada Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Kalau jadi imam memang tak boleh panjang Ustaz. Tambah-tambah kalau kita jadi imam baca mujawab macam musabaqah tu. Bismillah, Allahu Akbar. Hingga bila dia seorang. Jadi maksudnya itulah Ustaz Doktor peringatan teguran daripada guru-guru kita, pengalaman yang kita ambil daripada guru kita bila jadi imam. Kadang-kadang secara directly, secara langsung tak dicerita, tapi secara kita melihat macam tu macam tu bacaan dia macam ni, doa dia macam ni, wirid dia sebagainya. Jadi itu subhanallah kita dapat ambil pelajaran insya-Allah. Jadi kita nak baca sekarang tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak baca ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke berapa tadi Ustaz? 88 kita nak baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna falahu jazaa'anil husna wa
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 88, bagi orang yang beriman dan melakukan kebaikan maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai ganjaran dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Itu terjemahan daripada ayat 88. Kita perlukan pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk melihat bagaimana Zulkarnain memimpin rakyatnya pada mereka yang zalim buat masalah dengan mereka yang buat baik ini. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Timizi. Kalau kita tengokkan ayat ini, dia sebenarnya adalah rangkuman daripada permulaan ayat 83 lagi, yang mana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang kisah Zulkarnain, yang mana di sinilah bila mana dia bertemu dengan satu kaum pada ayat yang ke-86 kalau tak silap saya, maka kaum ini adalah kaum yang mengingkari Allah Ta'ala. Lalu ditanyakan ataupun diberikan peluang kepada Zulkarnain, dia katakan kepadanya, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna, yang mana maksudnya kalau kaum ini engkau diberikan peluang, sama ada kau mungkin boleh memberikan siksaan kepada mereka, pilihlah sama ada engkau nak menyiksa mereka atau engkau hendak bertindak baik kepada mereka. Lalu Zulkarnain memberikan satu prinsip yang sangat jelas dan sangat bertepatan dengan apa yang digariskan ataupun yang disampaikan di dalam Al-Quran, yang mana dia memberikan pandangan yang dia menyatakan qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Barang siapa yang menzalimi, tidak mematuhi perintah Allah, berlanggar, melakukan perkara yang bersalahan dengan syariat Allah, maka ini adalah golongan yang boleh dikenakan hukuman. Boleh dikenakan hukuman dan boleh diberikan hukuman yang berat. Maknanya kat sini kita seharusnya faham ini prinsip yang mudah. Mereka yang bercanggah perlakuannya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka mereka boleh diberikan hukuman, maknanya melalui proses ni lah, dengan diperintahkan kepada mereka bertaubat, memberikan ruang kepada mereka dan sebagainya. Tapi sekiranya mereka terus melakukan kezaliman, maka mereka boleh dikenakan hukuman. Kemudian Zulkarnain pun di dalam ayat ini juga menyebutkan, dia kata wa amma man amana wa amila salihah, mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, falahu jazaa'anil husna, mereka akan dapat balasan yang baik, wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kalau dalam terjemahan di sini dia kata, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Dalam ayat ni disebutkan wa sanaqulu lahu min amrina yusra, seakan-akan Allah Taala akan memberikan mereka kata-kata ataupun perintah yang baik yang tidak memberatkan. Kalau perkataan yang Allah Ta'ala gunakan di dalam surah Kahfi ni, kita perhatikan dia kata min amrina yusra. Syekh Tantawi menyatakan, dia kata mereka yang melakukan amal saleh ini, kami akan memberikan kepadanya kata-kata ataupun perintah kepada mereka yang mana yusra, yang mudah, la su'ubatan, yang tidak memberikan bebanan. Yang ni sebenarnya saya suka untuk mengajak tuan-puan berfikir. Ada kalanya kadang-kadang bila kita nak melakukan perintah Allah Ta'ala ni, kita terasa berat hati kita. Allahu Akbar. Yang ni sebenarnya adalah satu muhasabah juga buat diri kita. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan solat, kita terasa solat kita berat, apakah sebenarnya kita benar-benar beriman dan melakukan amal saleh? Nah, yang ni juga kita kena fahamkan. Dia kata min amrina yusra, kami akan memberikan mereka perintah yang dia akan rasa ringan, mudah. Tapi bila kita tengok, kenapa aku solat rasa susah? Yang ini sebenarnya dia muhasabah untuk amanah bihi. Betul. Tentang amanah wa amila salihah, tentang keimanan dan amal soleh. Saya suka untuk mengajak kita sama-sama muhasabah, sebab kita semua lalui. Ada kalanya kita dengar Quran, kita rasa seronok dengan Quran. Ada kalanya kita dengar Quran, kita tak rasa apa-apa, tuan-puan. Macam dengar kat restoran kedai mamak tu, kita tak rasa apa-apa. Ada kalanya bila kita dengar Quran, kita rasa nak menangis. Yang ni adalah tahap keimanan yang Allah Ta'ala campakkan dalam jiwa kita, yang menunjukkan sebenarnya status juga ataupun tentang keadaan diri kita. Sebab tu ada kalanya kita rasa, kita nak solat, kita rasa seronok solat. Ada kalanya kita nak baca Quran, kita tak nak berhenti baca Quran. Tapi ada kalanya kita nak bangun solat pun malas. Ini adalah satu kriteria ataupun sebenarnya indikator juga untuk kita mengambil pengajaran daripada ayat ini. Wa amma man amana wa amila salihah. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan melakukan amal soleh, maka dia akan mendapat jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memberikan dia perintah yang tidak membebankan dia. Satu aspeknya adalah perintah syariat itu tidak membebankan manusia, tetapi satu aspek yang lain mungkin juga kita boleh pelajari. Yusra yang dimaksudkan di dalam hati orang beriman ini adalah
mereka merasa mudah ataupun seronok untuk melakukan amal soleh dan keimanan itu tadi. Andai sekiranya mereka merasa berat, Allahu Akbar, ini adalah satu proses muhasabah yang kita harus sama-sama pandang ataupun ambil pengajaran. Jangan sampai kita rasa nak melakukan ibadah berat sehingga menyebabkan kita tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Sanusi. Ustaznya kita nak berdoa agar kita dimudahkan pada urusan menuju Tuhan, ya, bukannya bab dunia. Kalau yang ting yang itu cepat kan, tetapi yang bab yang Allahu Akbar dia lambat. Moga-moga Allah pimpin kita, Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, campakkanlah kemanisan buat kami dalam beribadah ya Allah. Campakkan ya Allah kemanisan buat kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, tolong kami untuk kami senantiasa ingat padamu. Tolong kami untuk kami mensyukuri pemberianmu. Tolong kami untuk kami memperbaiki, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, Ustaz. Terima kasih diucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi. Kita ingin membina masyarakat yang dunianya letak di tangan, Ustaz, ya, bukan letak di hati, sehingga kan wasanaqulu lahu min amrina yusra, dimudahkan urusan-urusan kita, semua perkara Allah suruh kita dimudahkan. Inilah yang ingin kita bina dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran, ya, untuk kita memasukkan nilai, membina nilai ini dalam masyarakat, dalam ahli keluarga kita, dalam masyarakat kita, sehingga kan yang baik-baik kita bersegera, yang tak baik itu kita akan kritik dan kita akan lambat dan kita hapuskan daripada kehidupan kita. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi yang sudi bersama, dan moga-moga Doktor kita dapat lagi bersama dalam program kita pada masa akan datang, insya-Allah. Doktor, terima kasih. InsyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan, dan kita bertemu lagi tuan-tuan dalam halaman baru pada hari esok. Kita mendalami surah Maryam, tak sempat kita ulang kaji. Tetapi insya-Allah kita akan terus menjejak Saidina Maryam dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Jumpa lagi.